أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Yang dirahmati pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Seksyen 24 Shah Alam Selangor. Yang dirahmati tuan-tuan imam, bila dan siap, ashabul fadilah, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat setempat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang mulia, pada majlis yang mulia dan pada hari yang mulia. Iaitulah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang mana rumah Allah merupakan tempat yang paling mulia sekali bagi kita sebagai umat Islam. Tidak ada tempat yang mulia melainkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dipertemukan oleh Allah pada majlis yang mulia, iaitu di mana suatu majlis yang disebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan juga akan perkataan-perkataan daripada para alim ulama. Dan kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, iaitu hari di mana kita berada di dalam tahun baru Islam yang disebut sebagai awal Muharram ataupun tahun baru Hijri. Di mana kalau kita nak buat perbandingan tahun baru Hijrah dengan tahun baru Masihi, kalau kita nak tengok dari sudut sambutan dia, maka tahun baru Masihi lah lebih meriah. Dan meriah itu pula dimeriahkan oleh umat Islam sendiri. Jarang kita tengok orang bukan Islam yang memeriahkan sambutan tahun baru Masihi. Yang banyaknya yang memeriahkan tahun baru Masihi adalah daripada umat Islam sendiri. Tapi bila datangnya tahun baru Islam, tahun baru Hijrah, kadang-kadang ada juga orang Islam yang tak ingat tahun baru Hijrah. Bila orang tanya hari cuti ni, apa cuti benda ni? Orang kata awal Muharram. Awal Muharram tu hari benda. Dia boleh tanya hari benda. Kalau orang baik dia jawab tahun baru Islam. Oh, kalau orang tak berapa molek dia jawab apa mana? Dia kata hari Muharram.
Pasal siapa dok tahu ke benda Tahun Baru Islam pun dok tahu, menunjukkan beratnya pemikiran umat Islam pada zaman ini. Sampai Tahun Baru Islam pun dok erti. Lepas tu Tahun Baru Islam dok tahu, waktu semayang pun dok tahu. Zuhur ku apa lagi? Dok tahu kau rasa 1,5 masa. Nah, faham ku satu dah leni zuhur awak. Garik ku apa garik? Garik rasa-rasa kita tu suku. Nah, orang yang tahu waktu maghrib bila bulan Ramadan dia tahu. Bulan Ramadan tahu waktu maghrib, dan kata hari ni esok lusa apa hujung Ramadan dia tahu ke berapa waktu balik. Hari ni 7.30, esok 7.29, lusa 7.28, tulak 7.27, kemudian 26, 25, 24, 23, hari ngelah puasa 7.21. Dia tahu sungguh. Bapa pasal dia kira nak buka puasa. Tapi cuba habis Ramadan. Habis Ramadan tak tahu dah waktu garik ke berapa. Garik ke apa ni? Tak tahu kau, tak tengok jam. Nampak? Itulah mentaliti umat Islam pada hari ini. Gitu juga pada Tahun Baru Hijrah. Sebab tu kalau kita tengok Tahun Baru Hijrah, seolah-olah tidak ada suatu keistimewaan bagi umat Islam. Sedangkan tuan-tuan, di sisi para sahabat, hijrah ini merupakan salah satu di antara peristiwa yang sangat penting. Sehingga kan disebut pada riwayat, di sisi Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa hijrah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting. Sebab tu zaman Sayyidina Umar ditakwinkan akan takwin Islam, dipilih melalui peristiwa hijrah. Nah, cuma zaman kita ni kita tak apa nak cara tentang peristiwa hijrah. Sebab tu tuan-tuan, perlunya dan mustahaknya kita mengambil beberapa pengajaran melalui peristiwa yang dinamakan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya dapat kita menterjemahkan di dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana peristiwa hijrah ini merupakan suatu peristiwa yang dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Nabi saja-saja puasang duduk Mekah, rasa puas bari dah duduk Mekah, dah beh duduk Mekah, rasa nak hijrah pula, nak pindah pula pas ke Madinah. Orang kata nak beralih angin. Tak, bukan gitu. Bukan macam kita rasa dak best dah duduk Shah Alam, tukar pula duduk Putrajaya lah pula. Nah, 3-4 bulan duduk Putrajaya, puasang lah pula, dak best duduk Putrajaya, duduk Cyberjaya lah pula. Duduk 5-6 bulan Cyberjaya, dak best duduk Kelang lah pula. Nah, lalah kali duduk Jaya Sungai Buloh. Nah, buah mengalah. Orang tu kata jangan buat gitu. Dah boleh duk main pindah. Lebih pada 7 kali pindah, berapa kedana? Siapa percaya? Bodoh nak apa? Sampai percaya ada gitu mengarut ngabang dok pakai rawa apa sikit abu. Tapi ada juga orang kita duk percaya dah boleh pindah lebih pada 7 kali. Kalau pindah lebih pada 7 kali, merana hidup. Kita ni hak muda-muda ni percayalah duk pegang juga. Orang kata dah duduk sini tak ada kerja pindah. Dah ada pindah dah, pasal ni dah 6 kali dah ni. 6 kali pindah ni, dah ada pindah dah ni, duduk sini je, pak mampu duduk sini. Berat nanan. Nah, memang berat nanan percaya hak gitu. Betul lah ni ramai orang duk makan buah orang dulu-dulu. Nah, sedangkan buah orang dulu-dulu ada kali boleh makan, ada kali tak boleh makan. Kalau bini ngandung tak boleh nukang. Bini ngandung tak boleh melih ayam, tak boleh pergi apa benda ni jadikan, tak boleh pergi ngai, tak boleh pergi muka. Bapa gabi mulut anak. Tak ada kena-kena. Hak yang nukang. Orang sini tahu tak nukang? Tahu nukang? Nukang buat rumah.
Kerja buat rumah, buat bangunan. Bini ngandung dah boleh nukang. Pasal apa? Kalau nukang gigi, esok-esok bini nak beranak payah. Tak ada jalan tak terbuka, tak boleh nak beranak. Dan kalau kena tok lelaki tu kerja buruh buat rumah, bini ngandung pakai 9 bulan duduk saja. Mana mak ada kerja mak? Tak boleh kerja bini yang mengandung. Ngandung pula nak buat gana. Ngandung pula kemarin ngandung dah. Tu kemarin tahun kemarin ni tahun ni pula. Kerek tu nak buat gana. Dalam balas sama tu. Dalam balas sama. Dia kata bini dia uduh nak hapus muka hitam macam kedai yang senandung. Dalam pada hitam kakak beranak. Tu hitam kalau putih tak tahu nak kata. Kakak panggil ambulans, kita panggil ambulans mari rumah. Ambulans mari. Berapa bulan bini mak nak beranak pula. 9 bulan tak kerja mama. Berapa mak dah kerja mak? Waktu orang berkata tak boleh nukang lagi payah nak beranak pula. Ni semua tak boleh makan dah ke semua. Nampak? Jadi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti mana yang kita sangka. Hijrah Nabi hijrah atas daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil kita tengok tuan-tuan sekalian, sebelum daripada Nabi hijrah ke Madinah, nampak para ulama sirah menyatakan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku atas beberapa sebab. Antara sebab yang pertama berlakunya hijrah kerana penindasan terhadap umat Islam di Mekah. Waktu tu kita tahu umat Islam di Mekah berada dalam keadaan minoriti, dalam keadaan yang sedikit. Jadi puak-puak kafir Quraisy yang dikepalai ataupun yang diketuai oleh Datuk Seri Abu Lahab bersama dengan Tan Sri Abu Jahal melakukan berbagai-bagai penindasan kepada umat Islam. Mana-mana orang Mekah yang dia tengok beriman kepada Rasulullah, ikut ajaran Nabi, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang tak boleh. Jadi dengan sebab tu Nabi tengok umat Islam teruk kena tindak. Satu. Sebab yang kedua berlakunya hijrah kerana orang-orang Mekah jenis babi berlaku. Faham tak jenis babi? Babi ni jenis degil, jenis keras kepala. Tambah terima kebenaran. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha meriwayatkan bagaimana satu hari Nabi keluar daripada rumah. Kemudian Nabi tengok ada sekumpulan masyarakat Mekah tengah duduk berkumpul, tengah duduk sembang. Lalu Nabi cerita pasal Islam, ajak mereka mentauhidkan Allah, ajak mereka beriman kepada Allah. Lalu apa kata Fatimah? Fatimah kata ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup telinga-telinga mereka, dan ada di antara mereka yang lari daripada nak dengar ucapan Nabi. Lalu Nabi kata kepada Fatimah, orang Mekah ni tak mau terima kebaikan kau. Maknanya kerahkan orang Mekah waktu tu, masyarakat jahiliah. Batu perangai masyarakat jahiliah. Ada lagi perangai siapa sama kita ni? Ada. Ustaz lagi ngajar, dia tembus balik rumah. Dia mari dekat sini lah 4 hari. Dia mari bayar garik. Nanti tengok ustaz hari. Hari dah datang ni. Bah bayar sunat, ustaz untuk ada hak ustaz kereta balik rumah, tengok tali besen rumah. Ada hak tengok tali besen, tengok tali besen. Ada hak yang di kedai, bahan roti canai, bahan roti canai. Ada hak bahan mi goreng, bahan mi goreng. Kat Isa sekarang baru dia mari. Ni jadi perangai jahiliah ni. Jadi babi. Jadi degil, jadi keras kepala. Orang nak mengajar, tak mahu nak ngaji, tak mahu nak dengar. Bila ada masalah mula menggahar cari ustaz. Ustaz ni nak wajarnya. Ambil cakup tak takut boleh. Anda pernah jumpa tuan-tuan sekalian,
satu masjid di Kuantan, jenis Tok Imam, Tok Bila, jenis babi. Tok Imam, Tok Bila jenis babi. Asal ustaz ngajar, dia turun bawah fahami korek. Dekat segit depan ke ada gedak. Nak dah kira lah ustaz mana-mana pun bila orang ngajar dia pergi makan. Kat isakan baru dia mari. Jenis babi. Jadi satu hari tu kita sampai awal. Nah, masuk dalam, nak masuk garis dah. Tok Bila pun kipang. Tok Imam nyopong Tok Imam kita gitu. Kita orang tahu selama Tok Bila praktikah dalam Tok Bila kipang. Nah, siapa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah senyap Tok Bila. Senyap. Tuhan Tok Bila ni senyap. Tok Imam tengok kita. Lepas tu buat kita pun tahu. Dia tengok. Nah, dia pun kita tengok. Dia kata ustaz kalau kita tengok tak kok jadi berapa-berapa ke tinggi lah. Dia pergi masuk dalam. Namun dia keluar Tok Imam. Ustaz, kata apa dah? Kata apa dah ke? Jalan hati lah kapal bodoh itu. Nah, kata apa? Sudahlah. Kata apa dah? Tok Bila ada salah ni. Salah apa pula? Tengah-tengah bang tadi dia ketuk. Dah tu batu dia berhenti. Kata Tok Imam, batu dia berhenti. Dah tu nak buat kan ustaz? Dia ketuk. Kena ambil wuduk semula sambung bang balik ke guana. Kata kalau Tok Imam ni aku bubur boleh sakit. Kita pun buat tubik hok kasar ke kata ketuk tu tubik angin tau. Ya keluar ni ketuk bukan berok, ketuk. Kata Tok Imam, kata jangan kata keluar angin, keluar mani pun boleh bagi ada masalah. Tengok bang tu keluar mani. Tak ada lagi boleh bang. Habis bang balik rumah mandi junub mari sembahyang semula. Dah tu kan ni nak sambung balik ke mana? Kata tak payah sambung lah, lama dah lagi pelik pula orang lagi. Mana Tok Bila berhenti lama lepas tu sambung balik. Tak payah sambung lah, keluar ambil wudu khamat sembahyang dulu. Tok Bila pun tubik keluar muka macam gudang guna bakar. Merah-merah muka. Tapi pagi start ngajar rutin ni tubik bawah fahami korang. Ni jenis jahiliah ni bagi. Jenis babi. Nah, jadi jahiliah gitu. Sebab tu bila Nabi pergi dekat mereka bagi tahu Islam, mereka lari dan sebagainya. Nah, sebab tu di antara dua faktor inilah penindasan dan juga tak nak terima kebenaran. Jadi kerah balik. Dua faktor inilah menyebabkan berlakunya hijrah. Sebelum daripada Nabi hijrah ke Madinah, Nabi pergi ke suatu tempat yang namanya Taif. Nabi hijrah ke Taif bersama-sama dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi pergi ke Taif, tuan-tuan. Taif tanah subur, tanah sejuk. Tak sama macam ke Mekah, tak sama macam ke Madinah. Kok tanah Mekah ni, bumi Mekah ni panas, iman tak subur di sana, Nabi teraka di Taif. Kalau di Taif bumi yang subur, tanah yang sejuk, iman boleh subur di sana. Nabi pergi Taif, masuk ke Taif, lalu Nabi disambut oleh penduduk Taif. Disambut dengan oleh penduduk Taif dengan sambutan lontarang batu. Sambut dengan lontarang kayu. Sambut dengan kata-kata yang keji, dengan caci maki daripada penduduk Taif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Harithah, aku lindung Nabi dengan tubuh badan aku, sehingga aku tak peduli banyak mana batu yang mengingat pada tubuh badan. Sebab tengok Nabi teruk dah tuan-tuan muka. Darah hanya paling semata-mata nak sebarkan Islam, semata-mata nak bawa Islam, nak Islamkan bumi Taif, nak Islamkan penduduk Taif. Nah, kita ustaz alim ngajar nak bagi ilmu, bukan kok telinga. Oh, habis kuat kepi tepi. Hamba dengar dah tu.
Tembok lagi balik-balik ada. Bukan sini bak air. Bukan sini alhamdulillah aman. Hak lelaki tembok lagi. Hak puan ngumpak ku ustaz. Ustaz tengah mengajar depan yang ngumpak ku ustaz celah habis. Bukan puan sini, hak puan Putrajaya. Tapi kita suka. Kita suka orang ngumpak kita. Nampak sebab apa? Biasa-biasa je lah, biasa-biasa. Bukan hadis, bukan Quran ni, biasa-biasa. Orang puan yang ngumpak ke orang lelaki, kalau puan tu belum nikah, biasanya dia akan jadi bini hak lelaki tu. Kalau hak puan tu ada anak dara, biasanya hak lelaki dia ngumpak tu jadi menantu dia. Nampak? Kita sebut benda ni satu tempat senyap tu, macam dia tak ada muslimat celok habis. Tak bunyi. Kata nabi ngumpak kita ada ngumpak. Senyap tu tak bunyi. Pandai tambuh rasa tu. Jadi dia gitu. Itu Nabi nak bawa Islam. Kemudian bila teruk Zaid bin Harithah bawa lagi Nabi pergi bersembunyi atau berehat di pinggir sebuah kebun taman, duduk bawah sepohong pokok sok. Masa tu kata Zaid bin Harithah, Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kepada siapa membawa aku ni? Kepada orang yang nak tolong aku ataupun orang yang nak bunuh aku, kata Nabi. Namun aku tak peduli, wahai Tuhanku. Walau apa pun yang akan berlaku, aku akan tempuh juga, semata-mata asalkan aku dapat redha daripadamu, wahai Tuhanku, kata Nabi. Jadi kata ulama-ulama sirah, daripada ungkapan singkat munajat Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita hijrahnya Nabi ke Taif bukan kerana Nabi saja-saja nak hijrah, melainkan ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, hijrahnya Nabi ke Taif semata-mata untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi sebut, walau apa pun yang akan berlaku aku tak kira, asalkan aku dapat raih redha. Maknanya hijrah untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa kata redha Allah ni mudah, tuan-tuan? Siapa sangka redha Allah ni mudah? Nabi sendiri yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ujian-ujian yang sangat detail. Ujian yang kita kalau kena kita sendiri pun kita tak mampu nak tempuh. Kita nak cari redha Allah, nak dapat redha Allah, habis kuat kita korban masa kita, habis kuat kita korban tenaga kita, habis kuat kita korbankan sedikit wang ringgit yang ada dalam paket kita semata-mata nak cari redha Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat korban masa, bukan setakat korban tenaga, bahkan Nabi korbankan nyawa kerana nak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa kata redha Allah Ta'ala ni mudah? Betul redha tu daripada Allah, tetapi kita yang nak meraih redha Allah bukan duduk saja rumah. Bukan duduk saja nak redha Allah, duduk saja rumah makan kacang depan TV. Mentang-mentang malam ni bola JDT dengan Felda. Faham malam dah malam. Dengan Kedah malam nak dah 5-0. Nak dah 5-0 malam. Boleh dah di final. Kita nak dapat redha Allah duduk depan TV agak-agak ada dah balik awal. Tu hak lelaki, hak puan nak redha Allah duduk depan tali biasa Hindustan. Hindustan orang puan nak redha Allah tapi Hindustan, layan Hindustan. Berat nandang sungguh. Lepas tu nangis pula. Dah lah tengok Hindustan, nangis. Pasal hero jatuh daripada bangunan, patah kaki, nangis. Bodoh nak mampu. Nangis
Nangis bukan nangis main-main, nangis sungguh. Nangis pasal ego jatuh pada bangunan, mata kaki. Wahai bukan betul nawak itu berlakon, itu kan action berlakon tapi nangis pas itu semua apa. Tengok heroin pijak di gajah, nangis muka macam ni, muka gajah macam ni. Nangis apa dok layang ke tok lelaki balik apa jauh tengok ni nangis, ambil dia nasi sekut atas kepala dia. Berat sungguh lah. Bukan hak syalang ni, hak pucung cerita ni. Itu nak cari data Allah, tuan-tuan, bukan senang. Kemudian kita melihat bagaimana tengah-tengah Nabi duduk berehat, datang segerombolan jin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas jin lagi, datang pula seorang lagi, seorang hamba yang bekerja di kebun tamar, datang jumpa Nabi, bagi air kepada Nabi. Tengok Nabi ni dalam keadaan teruk, tuan-tuan, bagi air ke Nabi. Kemudian Nabi ambil air dan Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum. Lepas Nabi minum, kata hamba ni, dia kata, wahai Muhammad, apa yang kamu baca tadi sama dengan apa yang pernah dibaca oleh Musa dan Isa. Lalu apa Nabi jawab, tuan-tuan? Nabi kata sesungguhnya Musa dan Isa adalah saudara. Saudara belah mana? Belah mak ke belah ayah? Kan? Saudara yang Nabi masukkan di sini adalah saudara satu akidah, satu iman, satu tauhid. Saudara hak ini yang diiktiraf dalam Islam. Bukan saudara melalui satu bangsa, bukan saudara yang dikira melalui satu keturunan. Tidak. Kalau kita duduk pegang kepada satu bangsa dan juga pada satu keturunan, agak-agak bila kita mati masuk dalam kubur, muka nanti tanya kita, wama ikhwanuka, siapa saudara mara kamu? Agak-agak boleh tak kita jawab muslimin wal muslimat wa kulluhum ikhwani, laki-laki Islam dan perempuan Islam, wa kulluhum, tiap daripada mereka, ikhwani, adalah saudara mara. Agak-agak boleh jawab tak gitu? Kalau masa kita hidup hari itu atas dunia, kita hanya duduk berpegang dan hanya pentingkan tentang masalah saudara dari sudut bangsa dan keturunan. Kita duduk penting hak tu je. Agak-agak boleh kita jawab. Balik awal, tuan-tuan, mak ukhrah kita dalam. Nampak? Sebab dalam Islam bukan keturunan yang diambil kira, bukan bangsa yang diambil kira, tetapi yang diambil kira, yang dikira saudara adalah mereka yang seagama, yang seakidah, yang satu tauhid, yang satu iman dengan kita. Itu baru dikira saudara. Walaupun bangsa berlainan, walaupun berbeza keturunan, walaupun tak sama warna kulit, walaupun terpisah dengan geografi, tetapi bila mana kita mempunyai satu agama yang sama, satu Tuhan, satu Nabi, maka itulah yang dikira sebagai saudara. Nampak? Bukannya kira bangsa, bukan kira keturunan. Masalah sekarang ni orang kita banyak ambil kira soal bangsa, soal keturunan, sedangkan yang tu langsung tidak diambil kira dalam Islam. Bangsa, apa benda ada dengan bangsa, tuan-tuan? Pernah dah kita jumpa dalam Quran, pernah dah kita jumpa dalam hadis yang Allah suruh kita pentingkan bangsa? Ada. Sebab bangsa tu bangsa. Bangsa bukannya takut masuk syurga, kan? Kita hari ni betulan jadi orang Melayu. Betulan jadi orang Melayu. Dan kita pula ramai orang Melayu tanam pada mentaliti bila Melayu je Islam, Melayu Islam. Doktor tu kata Abu Ala Al-Maududi rahimahullahu ta'ala, disebut di dalam satu penulisan pada kitab dia,
Dia kata kalau kamu jumpa seseorang yang sebangsa dengan kamu, atas alasan apa kamu nak kata dia satu agama dengan kamu? Kerana bangsa kamu nak kata dia seagama dengan kamu. Kalau kamu buat gitu, maknanya kamu dah buat satu kesilapan yang besar. Sebab bangsa bukan menentukan agamanya seseorang. Lepas tu kita tengok Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam merupakan bangsa yang berlainan, keturunan yang berlainan. Nabi keturunan lain, bangsa lain. Nabi Musa keturunan lain, bangsa lain. Nabi Isa keturunan lain, bangsa lain. Tetapi Nabi boleh sebut sesungguhnya Musa dan Isa adalah saudara. Menunjukkan kepada kita, bila kita mempunyai satu agama yang sama, satu akidah yang sama, maka itu barulah dikira sebagai saudara. Nampak? Itu pengajaran kedua daripada peristiwa hijrah. Pengajaran yang ketiga yang dapat kita ambil, bila mana kita melihat jin datang beriman dengan Nabi, kemudian hamba sani, hamba yang bagi air kepada Nabi, bila Nabi terangkan Islam kepada dia, maka dia pun lafaz syahadah masuk Islam. Nak khabar kepada kita tuan-tuan, Islam ini walaupun ditolak oleh manusia lain, akan ada manusia lain yang datang membela Islam. Menunjukkan kepada kita Islam bukan suatu barang yang murah. Islam bukan suatu agama yang berada di martabat yang bawah. Zalika dinul qayyim, Quran kata. Inilah agama yang mempunyai kualiti yang tinggi, harga yang mahal. Dan Nabi pun sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada mana-mana agama yang dapat menandingi Islam. Dalil Allah tunjuk, penduduk Taif tolak Islam, tak terima Islam. Jin datang terima Islam. Orang besar-besar daripada Taif tolak Islam, tak terima Islam. Hamba datang terima Islam. Nah, maknanya kalau 10 orang tolak, bukan semua yang akan tolak. Mesti ada orang lain, mesti ada golongan lain juga yang akan datang terima Islam. Kerana itulah agama yang benar. Bila suatu benda yang betul, suatu benda yang benar, pasti akan ada pembela-pembela yang akan datang membela. Itulah Islam. Nampak? Batu kalau penduduk Taif tolak Islam, jin datang terima Islam. Orang besar-besar daripada Taif tolak Islam, maka hamba ni datang terima Islam. Menunjukkan Islam bukan barang yang murah. Nah, bukan barang murah. Dan juga yang keduanya, siapa yang tolak Islam, dia yang rugi. Islam tak pernah rugi. Kita hari ni kita tolak Islam, Islam tak rugi. Yang rugi siapa dia? Kita yang terima Islam, kita terima Islam, kita ambil Islam sebagai millah, sebagai cara hidup. Kita yang untung. Islam tetap macam tu. Orang yang ketepikan Islam sebagai cara hidup, walaupun dia orang Islam, dia ambil benda lain sebagai cara hidup, maka dia yang rugi. Islam tak rugi apa-apa, tuan-tuan. Nah, jangan kita suka Islam ni macam ke barang dagangan lain. Kalau tak ada orang beli, buruklah dia duduk situ kan. Islam bukan macam kereta. Nah, kereta je lah, kereta. Apa benda ni? Produan Myvi second hand, baru 2 tahun bakar. Sekong duduk kat Isga, tak ada orang nak beli. Berapa tahun dah? 7 tahun dah buruk situ, pakai-pakai kaya. Nah, value pun makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Itu barang. Islam bukan gitu. Nah, Islam bukan gitu. Orang yang tolak, maka orang tu yang rugi. Orang yang terima, maka orang tu yang dapat keuntungan. Dalil kita tengok, bumi Taif tolak Islam, bumi Madinah terima Islam. Maka kedua-dua tempat ni di mana kita tengok ada keberkatan.
Jawabnya Madinah. Dah kan mula-mula Nabi pergi Taif dulu. Lepas Taif tak kira baru Nabi pergi Madinah. Madinah dengan Taif merupakan dua buah tempat yang mempunyai dua keadaan yang berbeza. Taif tempat sejuk, Taif tempat subur. Madinah panas, padang pasir, kering. Tetapi Madinah mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala sebab bumi Madinah, masyarakat Madinah terima Islam. Sebab tu orang pergi buat haji, orang pergi buat umrah, kok mana pun mesti pergi Madinah. Betul tak? Mesti pergi Madinah. Wahai mana ada rukun haji di Madinah? Ada rukun haji Madinah? Tak ada. Syarat sah haji Madinah ada? Tak ada satu pun perkara yang berkait dengan haji, yang berkait dengan umrah ada di Madinah. Tak ada, semua Mekah. Tetapi orang yang pergi buat haji, buat umrah mesti pergi Madinah. Kalau tak pergi Madinah dulu, api sesak haji, sesak umrah, mesti pergi Madinah dulu. Kok mana mesti pergi? Menunjukkan betapa barakahnya bumi Madinah, kerana bumi Madinah terima Islam. Walaupun Madinah tu padang pasir, panas, kering, Taif tanah sejuk, tanah subur, menunjukkan kepada kita tanah yang subur belum tentu iman subur di sana. Tanah yang kering belum tentu iman akan kering di sana. Nampak? Ya? Sebab tu kalau nak kepada keberkatan, mesti kena ada Islam di sesuatu tempat. Lepas tu Allah sebut, Allah kata walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah kata dan sekiranya penduduk di sesebuah negeri itu aman, beriman, wattaqaw, bertakwa, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nescaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Syarat suburnya Islam di sana, dan orang yang mendiami tempat tersebut mesti kena ada dua syarat ni: amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah. Baru Allah kata kami bukakan pintu-pintu keberkatan, adanya barakah di tempat. Mana kata bukti ada barakah? Barakah ni sendiri itu mendapat pula? Ulama-ulama kata ziyadatil khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada sesebuah tempat. Bila mana tempat yang kita duduk tu ada keberkatan, maka semakin hari bertambahlah keberkatan di sana. Bertambah kebaikan di sana. Situ maknanya ada keberkatan. Lepas tu kita tengok Madinah hari ni semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertambah kebaikan-kebaikan, semakin hari semakin bertambah kebajikan-kebajikan. Kerana berapa? Kerana Madinah terima Islam. Taif punah jahanam. Betul lah ni tuan-tuan, orang kata Taif segala benda ada di sana. Walaupun Taif buminya subur, tapi segala maksiat ada belaka di Taif. Kita hari ni Malaysia berasa teruk dah, minta maaf cakap tuan-tuan, kita Malaysia ni berasa teruk dah. Apa teruk? Mula pesta bogel, lepas pesta bogel, pesta arak, lepas tu pula hari pesta peluk anjing pula, lepas ni pesta peluk babi pula. Tak ada kerjaan. Lagi petak anjing tu bodoh sungguh lah. Berapa mudah lagi peluk bewok. Pada mugi petak anjing bagi petak bewok. Tahu tak bewok? Kalau sini panggil apa? Bewok. Bewok. Biawak. Aduh, payah nak sebut biawak. Tak ada kerjaan mugi petak anjing. Ada pula sektor tina tu petak anjing aja jelek, dia sengih. Lebih kurang muka. La ilaha illallah, berat sana sungguh. Agak-agak ada keberkatan dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Mula-mula pesta bogel, hak bogel mula gambar hak tua-tua. Hak 50, 60 bogel, la ilaha illallah.
Kalau dia lalu tepi Tok Imam, reboh Tok Imam. Tonggeng Tok Imam dalam lokap. Nah, lalu tepi Tok Bila, jelabok muntah Tok Bila. Nah, bapa Tok Bila mabuk ke? Allah, tengok orang puan bogel Tok Bila. Kau ada pulak pelik, pamuntah apa? Perempuan mana? Tahu tu mana? Tok. Nah, umur berapa Tok Bila? Bukan Tok Bila sini. Dalam kat 60. Tok. Cik kalau 21. Agak-agak kalau 21. Jawab seorang dengan ikhlas. Mutah ke gua ni? Dah. Muslimat jawab dah. Kalau hak 21, Tok Bila nak pergi bahasa. Nah, jangan kata tengok kelanjar bulat. Nampak hak puan kalau pendek tengok jogging. Gitu jogging umur 21, Tok Bila dah nak motor. Dah motor Tok Bila nak pergi bahasa. Hak lari tu duk tua mana 17. Bakal dua pendek hak tak nampak kepala lutut, nampak peti. Dalam luar tak baju sikap pula. Nampak tiap. Tok Bila. Lepas sejik masuk asar pergi bang. Habis hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Tok Bila. Bapa pening. Pening. Nampak hak 17 tengah jogging. Memang tak mutah dah. Hak sani mutah, bak hak tua-tua. Ni kata. Habis pesta bogel lagi pula pesta rock. La ilaha illallah tuan-tuan. Minta maaf sebab tuan-tuan. Tapi kita kena sebut rock. Nampak kena sebut rock sebab benda tu benda mungkar. Bila benda mungkar kita kena sebut rock. Bila benda mungkar berlaku menunjukkan kepada kita tidak adanya keberkatan pada kita. Nampak? Bila mana bertambahnya maksiat, meningkatnya maksiat di suatu tempat yang ada di atas muka bumi, menunjukkan sesuatu tempat itu kurang keberkatan daripada Allah dan menunjukkan di sana merupakan tempat turunnya bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu. Nah, api pesta rock, pesta anjing pula. Orang kata apa start nak sibuk-sibuknya, suruh dia taubat sudahlah. Betul dah. Betul dah, taubat tu satu perkara. Tetapi di sini menunjukkan ini perkara ni bala juga daripada Allah. Bala-bala ni bukan nanti kata tanah utuh. Bala-bala bukan nanti kata banjir. Bala bukan nanti kata tsunami. Terzahirnya kejahilan umat Islam secara terang-terangan merupakan suatu bala yang solu. Dan ini bukan kata terzahir kejahilan. Kalau kita tengok dulu-dulu umat Islam dulu, mana ada orang berani petang ni? Ada. Walaupun jahil ukir. Kita tengok zaman 60-an. Tahu zaman 60-an? Tuan-tuan tahu zaman 60-an zaman zaman Jafridin. Apa nama? Orang lama. 60-an. Zaman Pok Yeye. Zaman Agogo. Zaman orang puan pakai tudung sekerak ni. Nampak rambut. Zaman pakai baju bunga-bunga kain jayang. Dia pakai kembang atung dalam. Orang tu pakai baju kebaya. Kira jahil dah tu zaman tu. Parah dah jahil. Tapi tak ada jahil sampai macam gila ni. Jahil orang dulu tak ada pergi petang anjing, nampak anjing lari dulu lari lagi dah. Lari dah nampak anjing tak ada lagi petang anjing gosok macam ni gosok kucing. Hak leni kau berat lagi. Tengok pakai tudung comel dah. Nampak gaya ala-ala muslimah dah, tapi bodoh. Molek-molek ada gosok kat dagu anjing gini. Baik mungkin gosok dagu Tok Imam. Bukan Tok Imam sini. Kat dagu Tok Imam gini. Tak pun dagu Tok Siok. Gini. Tahan kira. Gosok dagu anjing. Dah lah anjing tu jelek je dah.
dirosok la ilaha illallah tuan-tuan. Dia kata di sini menunjukkan kurang keberkatan. Pasal apa? Pasal apa anak kata kurang keberkatan? Kita tengok realitinya banyak mana umat Islam yang boleh terima Islam sebagai cara hidup. Ramai mana umat Islam pada hari ini yang terima Islam sebagai suatu agama dari sudut ibadah khususiyah semata-mata. Terima Islam pada perkara-perkara tertentu. Nikah kahwin, terima Islam. Nah, haji umrah, terima Islam. Puasa Ramadan, terima Islam. Raya, terima Islam. Meleh gebang, tahu meleh gebang? Korban ataupun sembelih binatang. Nah, terima Islam. Kalau sembelih tak cara Islam, tak sah jadi makan, tak boleh makan. Nah, akan meleh pun ambillah hak Islam. Hak lain ada Islam, ada. Bak akad nikah, terima Islam. Tapi dalam bak lain, bak sanding, tak akan Islam dah. Bak kenduri, dah akan Islam dah. Dia pakai hak lain, dia pakai artis. Dah akan Islam dah. Nikah kahwin pakai hak Islam. Kena ada saksi, kena ada wali, kena ada ijah dan qabul. Oh, kena ada tu, tidak nak sah nikah. Nah, habis bila dah sah je, tak ada tepi Islam, ambil hak lain. Nah, sanding ambil hak lain. Nah, dia tak akan ada kitab fiqh, dia pakai kitab mangga. Dalam bab sanding pakai kitab mangga. Dalam bab pakaian pengantin, sanding kitab mangga, hak pakai pengantin kitab pelang. Ni mangga, ni pelang. Dalam bab pelami pula kitab betik. Rujukan ni siapa dia? Bukan ulama, artis. Rujukan. Nah, dia rujuk pada arti. Oh, arti ni pakai baju berapa pasang masa nikah. Oh, 6 pasang. Dia pakai 6 pasang kan? Pelami dia hanya pelami. Dia tepuh hanya pelami. Lagu mana betul pelami? Lagu ni macam ke pintu gerbang gitu. Tok depan muka pintu. Oh, arti ni buat gini. Dia buat teks. Sedangkan ulama melarang. Sebab itu ala-ala perkahwinan puak-puak Kristian dalam gereja. Yang letak gerbang. Letak gerbang yang tuan-tuan je tengok, letak gerbang. Tahu tak gerbang? Gerbang. Ayo sebut. Gerbang letak gitu nak pi macam faham tak? Nak boleh ada kapek merah pula. Ramai mana orang Melayu Islam ikut hak gitu. Apa? Sebab ketepikan ulama, ketepikan Islam. Rujukan dia kitab-kitab hiburan, buku-buku hiburan, majalah hiburan. Pedoman dia artis-artis, bukan ulama. Maka dia pakai hak tu, dia ikut hak tu. Lepas tu penuh jahanam kita ni. Lepas tu semakin hari semakin terhakisnya barakah daripada Allah, dan semakin hari semakin banyaknya bala dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam tu semakin hari semakin ditolak. Nikah kahwin masa ni akad nikah je sudah tak ada dah. Pakai hak yang artis kan. Lepas tu baju pula, baju artis ni pakai baju gini. Dia pakai tag. Nah, ayah kata puang gitu lilit serban. Tengok anak sanding. Anak baju nampak tiup. Jelai ambu. Nah, akad dah tudung. Jelai ambu. Ayah kan serban. Wah sebes ni. Kayu sugi patah lah macam. Kat telinga dua. Anak ayah ni, anak saya yang basuh. Mak tuduh lapor mau. Tuduh lapor. Pada tuduh ada kacek se. Tahu tak kacek? Okey, orang salah rokok kan? Mak dalam. Nah, kalau nikah orang kahwin kan salah rokok. Tahu salah rokok? Salah ada barang. Kan salah saja, salah ada barang. Salah ni boleh tengok. RM5 dia kedok ku. Salah celup. Lek ni bagi salah rokok, sini bagi salah ni. Salah celup. Salah saku lah. Itu anda lah salah benda pun. Dia kata batul lagi punah jahanam. Sebab tu Taif, Allah tuan-tuan lagi Taif segala bentuk maksiat ada. Kasino ada. Kita sini ada kasino, di Taif ada kasino. Cuma kita sini satu benda je tak ada, iaitu stesen TV parabola. Taif ada parabola tuan-tuan.
Taif ada parabola. Bila Taif ada parabola ni Allah. Kalau kat kita ada parabola ponoh jahanam ikut. Nah, dia balik sejik poci-poci hok peceng-peceng hok dalam tak ada parabola pun ramai ada hok peceng. Nah, dah cik lepas ni pak peceng awak handle lah ni. Lepas peceng kita nak pergi masjid pula. Dan ni tak pergi lagi, tak peceng lagi, tak pergi lagi, ada peceng esok baru pergi. Nah, itu dalam tak ada parabola. Kalau ada parabola, nak boleh hok peceng dah pun tak pergi sejik. Nah, macam-macam cerita ada. Tuan-tuan nak cerita apa? Cerita Cak dia. Cerita negara mana tu? Vietnam, Filipina, Morocco, apa benda ni, Manila, Phuket, Bangkok, Golok, Naratiwak, mana ni, Songkla, ada berlaku. Nah, faham tak ke tak faham? Tokyo, nampak, Hong Kong, Chinese Taipei, apa benda ni, Korea Selatan, Korea Utara, ada berlaku. Nak hak pesang mana, hak emak, huru, putih, cerah, tak berapa nak cerah, ada berlaku. Itu parabola. Nampak? Dalam pada tak ada parabola pun jahanam dah tempat kita ni. Di Taif ada parabola. Allah Rabbi. Pasal apa? Sebab Allah tidak tumpahkan keberkatan di Taif akibat daripada penolakan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, ya, jangan kita tolak Islam, jangan kita ketepikan perkara yang berkait dengan Islam bila dibawa datang kepada kita. Supaya bila mana kita terima Islam, datangnya barakah, datangnya keberkatan daripada Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita melihat setelah mana hijrah Nabi di Taif ditolak, dihalau dan tidak berjaya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pula supaya Rasulullah berhijrah pergi ke suatu tempat yang dinamakan Yathrib, ataupun sekarang ini terkenal dengan nama Madinah. Dalam peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah, kita melihat berlakunya beberapa peristiwa yang boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, kita melihat bagaimana bila para sahabat datang jumpa Nabi minta izin nak hijrah ke Madinah, Nabi izinkan betul. Masa tu Nabi tak pergi lagi, tapi bila sahabat lagi nak hijrah, Nabi izinkan. Dalam ramai-ramai sahabat, termasuklah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, minta izin dengan Nabi nak hijrah ke Madinah, Nabi izinkan. Lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar pula datang nak hijrah ke Madinah, Nabi kata tunggu dulu, sebab kita belum dapat arahan daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, bila Sayyidina Umar nak hijrah ke Madinah, Nabi izinkan. Bila Sayyidina Abu Bakar nak hijrah, Nabi kata tunggu dulu. Kalau kita fikir dari logik akal kita, nah, kalau Nabi hijrah bersama dengan Sayyidina Umar, tak perlu dah nak duduk 3 hari 2 malam kat gua. Tak perlu dah Nabi nak berada dalam keadaan orang kata keluar dalam waktu tengah malam, minta Sayyidina Ali ganti tempat tidur, dan Sayyidina Abu Bakar pun tak kena patut diulur. Mana tidak perlu melalui berbagai-bagai kesulitan nak sampai ke Madinah. Pasal apa? Sebab orang-orang Mekah takut belaka ke Sayyidina Umar. Takut belaka ke Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar dapat izin, dapat keizinan daripada Nabi nak hijrah ke Madinah, sempat lagi Sayyidina Umar pergi tengah-tengah kota Mekah buat pengumuman. Dia kata, esok aku nak hijrah ke Madinah. Siapa-siapa yang berasa nak menjandakan isteri dia, nak meyatimkan anak dia, tunggu aku sini esok. Seko buta tak ada berani mari tu. Sebab orang takut belaka Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bekai. Nah,
Beken tak beken Sayyidina Umar, tuan-tuan, bukan kata orang je takut, Iblis pun takut. Kalau kata Sayyidina Umar lalu satu jalan, Iblis tak lalu dah jalan tu, takut jerembang dengan Sayyidina Umar, tak berani, takut dia. Itu Sayyidina Umar. Tapi kalau zaman kita Haji Umar lalu ada Haji Umar tak lalu? Ada. Minta maaf lah, bukan hak sini, bukan hak sini. Jangan marah. Jangan kata nak tani kata aku ni. Jangan hak sini. Hak subang kita. Umar leni lalu setan sengih. Sengih molek setan. Dah akut kabut. Tapi Sayyidina Umar Iblis takut. Itu bekai Sayyidina Umar. Tapi kenapa Nabi tak hijrah bersama Sayyidina Umar? Kalau kita fikir lagi akal, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar pergi, Nabi hijrah dengan Sayyidina Umar. Selamat Nabi. Nabi jalan depan, Sayyidina Umar jalan belakang. Sayyidina Umar besar, siapa-siapa usik Nabi yang gerak ni. Selamat Nabi sampai Madinah, relax. Tapi tak, Nabi tak buat gitu. Kenapa? Sebabnya kalau kata Nabi hijrah bersama dengan Sayyidina Umar, kita akan kata, kita bukan zaman Nabi, tapi zaman kita. Zaman kita akan kata, bila cerita pasal hijrah, zaman kita akan kata faktor kejayaan hijrah Nabi adalah kerana Sayyidina Umar. Waktu tu akan hilang Allah dalam cerita hijrah. Orang takkan sebut dah Allah Ta'ala. Orang tak sebut Allah atta labah-labah. Orang tak sebut Allah atta burung buat sarang. Orang tak akan sebut Allah jereluhkan tanah. Orang tak sebut Allah bagi kabus di hadapan Suraqah bin Malik. Tapi orang kata Nabi berjaya kerana ada Sayyidina Umar. Nak beri pengajaran kepada kita dalam apa benda yang kita buat, mesti kena ada pergantungan dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekadar bergantung kepada makhluk semata-mata. Lani banyak sangat bergantung pada makhluk, tu hilang pergantungan dengan Allah. Banyak sangat sehingga meletakkan keyakinan pada makhluk lebih daripada Allah. Oh lah ustaz, tidak ada abring. Ring motosikal. Ring. Kalau tak gitu nama kita orang tak tulis bring. Ada ring. Boleh sebut tak sini? Boleh. Boleh dah apa takut tak ni. Kalau tak ni kita sebut orang, dia nak lagi dah. Bila banyak sangat pergantungan kepada makhluk, hilang pergantungan kita dengan Allah. Sebab tu Allah ajar kepada kita melalui peristiwa hijrah, tunjuk kepada kita Nabi tak pilih Sayyidina Umar, tetapi Allah ilhamkan kepada Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi sebut gitu pada Sayyidina Abu Bakar tahu dah, maka dia adalah pilihan Allah untuk bersama-sama dengan Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Pilihan Allah merupakan pilihan yang terbaik. Lalu kita dalam sesuatu keputusan, lagu mana kita nak dapat pilihan daripada Allah ataupun keputusan daripada Allah? Ini daripada peristiwa ni nak ajar kita nak dapat keputusan daripada Allah melalui pilihan Allah. Nabi ajar kepada kita melalui musyawarah dan istikharah. La nadiman man istakhara, kata Nabi. Tidak akan menyesal tiap daripada keputusan yang kita buat melalui istikharah. Nabi dah istikharah, tapi Allah ilhamkan Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Itu adalah pilihan Allah. Maka kita nak dapat sesuatu keputusan melalui pilihan Allah melalui istikharah. Itu nak ajar kita. Batu dalam tiap-tiap keputusan yang kita nak buat, benda yang besar, istikharah lah. Orang lantik kita pegang satu jawatan umpama ni,
Nak kita rasa beratnya jawatan ni, boleh ke tak kita dak minta, tapi orang amanahkan kita, orang letakkan kepercayaan pada kita. Nah, maka mulakan dengan istikharah. Kalau istikharah 3-4 kali nampak hati berat, maknanya kata ulama, pilihannya adalah benda tu bukan hak kita, tidak sesuai dengan kita. Tapi kalau 3-4 kali istikharah nampak comel, rasa sedap, rasa tenang, rasa kalau ambil jawatan tu, maka hak tu pilihan daripada Allah untuk kita. Nah, orang mari minta anak kita 2 orang, anak kita perempuan 2, lelaki mari minta, juruh belaka. Nah, istikharah nak. Kalau seorang juruh, seorang tak juruh, tak payah istikharah dah, bahar balik nah. Seorang mari minta akan tayak akan piyah, seorang dia tak tekok rambut macam ekor tupa. Tu istikharah tak payah dah, pasal nampak dah tu molek. Tapi kalau kita 2 orang puan nak kita, tu tak payah istikharah tuan-tuan, bahar dua-dua sekali. Marah muslimah. Nah, nampak 2 muslimah belaka, bahkan nikah belaka. Nah, Haji, ada 2 orang ni minat gaji ni, dia orang tu pun tunjuk gambar, kita pun tengok comel belaka 2 haji tu tak model rantak tu mana umur dalam 63. 4 tahun dah duda. Nah, hak 2 orang perempuan ni nak belaka dia, anak dara lagi, seorang 21, seorang 19. Nah, dia boleh haji tanya, 2 tak ada seorang lagi. Hak kita dah buat agama. Daya istikharah apa kalau orang tanya kita, ustaz nak buat agama ustaz? Kita akan jawab 2 jawapan. Yang pertama kita kata bahar 2 haji daya istikharah. Nah, lepas tu haji kata dah boleh suruh pilihan. Ginilah. Se-haji ambil, se-kita ambil. Jangan marah. Bagi contoh. Ada tu istikharah. Tidak akan menyesal bila mana keputusan yang kita buat melalui istikharah. Sebab keputusan ataupun jawapan daripada istikharah itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melihat tuan-tuan, bila mana dah Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar balik rumah tahu dah apa benda tugas. Maka dia siapkan 2 ekor unta. Siapkan 2 ekor unta bagi makan, molek apa semua gitu gini sebagai persiapan dalam peristiwa hijrah untuk bawa Nabi hijrah ke Madinah. Daripada peristiwa ni tuan-tuan berlakunya juga beberapa peristiwa penting yang mana kita melihat bagaimana bila Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, setelah Nabi berjaya keluar membolosi kepungan musyrikin Mekah di rumah Nabi. Kita tahu belaka ayat tu Nabi baca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ambil pasir tiup. Nah, kita tahu belaka ayat ni. Ada orang kata ayat ni kalau amal bagus ni, apa nanti boleh jadi ghaib. Sejauh mana kebenaran wallahu a'lam. Kita bimbang juga tuan-tuan, kok ada orang amal ayat ni, dia buat motosikal, lesen dah ada roblok depan. Dia baca ayat ni, dia tiup. Nah, bila tiup motor dia gerak, dia boleh tak apa. Tu dia bimbang. Kejut boleh lagi. Nah, boleh kata baru pulak motor jalan sendiri ni. Berapa kawan tu? Nampak? Bila dah Nabi berjaya membolosi, Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, masuk tengok ada belaka orang. Nabi kata, tolong keluarkan segala orang dalam rumahmu, sebab aku nak cakap satu benda yang sangat mustahil. Kata Sayyidina Abu Bakar, tak apa ya Rasulullah, dah ya, sebab ni anak bini aku belaka ni, boleh simpan rahsia belaka ni. Lalu Nabi pun percaya. Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar, kita bermula daripada rumah kamu, pergi ke Gua Sur, duduk di Gua Sur 3 hari 2 malam, kemudian kita keluar pada Gua Sur melalui jalan menuju ke Laut Merah.
Bila Nabi sebut gitu, Sayyidina Abu Bakar pun takak lalu dah. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada anak dia, Asma binti Abi Bakar. Dia kata, wahai Asma, mendengar Nabi kabar dia ni, kami duduk 3 hari 2 malam di Gua Thum, tolong atur makanan. Sedangkan waktu tu Asma sedang mengandung. Yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar pada anak dia Abdullah bin Abi Bakar, hei Abdullah, mendengar kami duduk 3 hari 2 malam, mu tolong kilah mana-mana dekat apa benda ni, padang goh ke, apa benda kedai kopi ke, dengar orang cakap pasal kami ni, mu dengar, ambil maklumat. Jadi special berang kali. Minta maaf lah, dia cerita betul ni, jangan malu. Ambil maklumat. Kemudian dapat maklumat, setiap petang kamu bawa maklumat tu kepada kami. Kemudian Nabi sebut kepada Amir, apa nama dia, Sayyidina Abu Bakar sebut kepada Amir bin Hurairah, tukang pengembala kambing Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, mu tahu Asma dan Abdullah setiap hari pergi ke tempat kami di Gua Thum, maka mu tolong bawa kambing-kambing ni melalui jalan yang sama supaya kesan-kesan mereka dapat ditutupi dengan kaki-kaki kambing. Nak khabar kepada kita berapa, tuan-tuan? Dalam nak menjayakan misi hijrah, dalam nak membawa mesej Islam sehingga sampai kepada hari ini, menunjukkan kepada kita setiap di antara lapisan masyarakat, setiap di antara lapisan umat Islam ada peranannya untuk Islam. Siapa kata orang Puang tidak ada peranan untuk Islam? Siapa kata orang bawahan tidak ada peranan untuk Islam? Siapa kata remaja tidak ada peranan untuk Islam? Waktu Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi, waktu tu Sayyidina Ali berusia 18 tahun. 18 tahun zaman kita ni tengah congek motosikal. Tengah congek motosikal, bukan setakat congek tayar depan, wikang pula tayar belakang. 18 tahun. Hak lelaki, hak puan tengah galak gelenyar 18 tahun, bukan semua lah. Kalau pergi ceramah kat pak-pak dia, ustaz pun dia ngorak pening kita. Hamba kena sekali, tuan-tuan. Kita habis ceramah, kita nak balik. Hai ustaz, nak balik dah. Allah. Bukan 71, 17. Ustaz nak balik dah ke? Baik ustaz. Allah kata juga nak tadi. Kita pun ni nak ngorak. Siapa salah tekalah kereta. Patut tekalah hak seri tu, bukan gitu ni tekalah seri. Klik-klak, klik-klak, klik-klak kereta. Wah, kontrol. Itu menunjukkan kita ada peranan belaka untuk Islam. Orang Puan ada peranan untuk Islam. Laki-laki ada peranan untuk Islam. Orang yang berpangkat ada peranan untuk Islam. Orang bawahan ada peranan serta tanggungjawab dia untuk Islam. Secara kesimpulannya, setiap daripada umat Islam yang mukallaf ada peranan dan ada tanggungjawabnya untuk Islam, dan jangan abaikan peranan, tanggungjawab serta amanah. Siapa abaikan, artinya dia mengkhianati amanah daripada Allah. Main apa? Antara amanahnya, amanah apa? Amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam urusan Islam, iaitulah amru ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ajak manusia kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah tiap daripada perkara yang munkar. Ini tanggungjawab kita, ini peranan kita, dan ini tugasan ataupun amanah yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka jangan kita abaikan. Kalau Amir bin Hurairah seorang hamba boleh laksanakan tugas dia dengan baik. Kalau Asma binti Abi Bakar dalam keadaan mengandung, boleh laksanakan tugas dia dengan baik untuk menjayakan mesej Islam, untuk menjayakan misi hijrah. Kenapa tidak dengan kita? Kenapa kita tidak boleh pegang sesuatu perkara untuk
untuk mengenengahkan Islam di tengah-tengah masyarakat, untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam Islam setakat mana yang kita mampu. Kita mampu buat tugas ni. Nah, kita mampu contoh dalam program, kita mampu tepek ustaz, tepek ustaz. Mana itu salah satu daripada peranan kita dalam Islam. Kita tak mampu nak tepek ustaz, takut orang cok nama dia boleh ambil ring. Contoh. Nah, kita mampu iklan dalam Facebook. Nak iklan dalam Facebook pun tak mampu kok. Buat friend kita pun ada kok orang tukang sign orang ring. Nah, atau dalam WhatsApp. WhatsApp. Atau dalam WhatsApp. Nah, dah tak mampu nak tepek, tak mampu nak atau dalam Facebook atau dalam WhatsApp. Hak ni mampu kartun banner, kartun banner. Hak ni mampu buat banner, buat banner. Maknanya ada usaha kita untuk menjayakan misi Islam. Hak ni tak mampu buat banner pun tak mampu, hak ni pun tak mampu, tu pun tak mampu. Dia mampu apa? Mampu masuk. Masuk untuk program. Hari program tu dia masuk, dia masuk. Hak ni tak mampu masuk, dia mampu potong bawah. Potong bawah, cengek, potong bawah. Hak ni masuk pun tak mampu, potong bawah pun tak mampu. Dan mampu apa tiga? Hak ni mampu susun gelah, Hak ni mampu apa? Saya tak ada benda ustaz. Awak tak suruh saya buat apa benda pun. Dah saya luar anda. Dah hari program nak hari dah. Mana hari ya? Ada makan. Makan mampu. Makan. Kalau tak ada mu tak makan susah kot. Awak tak ada orang makan dah habis. Nah, dah lepas makan, orang tak suruh seminggu. Tak apa. Dah suruh balik. Balik. Mu duduk situ sekarang perlu orang luar kerja. Balik. Nampak? Gitu kok buat program ceramah. Panggil ustaz, panggil penceramah, panggil pendakwah untuk ceramah. Maka dia datang dalam misi dia untuk ceramah. Dan tuan-tuan bila penceramah datang, tuan-tuan sebagai pendengar yang mampu dengar, mari dengar. Dia kata hari tak. Kalau tak hari penceramah nak ceramah siapa? Ceramah ke tiang? Tiang-tiang yang dihormati sekalian. Nyanyi pula penceramah ke tiang? Nyanyi penceramah. Nah, maknanya setiap di antara kita ada tugas dan ada tanggungjawab. Maka jangan musnahkan, jangan abaikan, jangan pandang remeh setiap daripada amanah dan tanggungjawab yang Allah tugaskan kepada kita. Kita kena ingat tuan-tuan, kita lahir ke muka bumi Allah ni kita ada tanggungjawab. Kita lahir ke muka bumi Allah ni kita ada tugas kita. Antara tugas kita iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Itu tugas kita. Menegakkan agama Allah, yakni di atas muka bumi, wa siyasatud dunyawi, dan urus takbir dunia dengan agama. Ini tugas tiap-tiap daripada umat Islam di atas muka bumi Allah. Siapa dia yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, artinya dia mengkhianati amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khianat amanah Allah suatu kesalahan yang sangat besar, tuan-tuan, dengan baik. Kita khianat amanah, pecah amanah manusia, kesalahan besar dah tak? Pecah amanah daripada manusia, besar dah kesalahan. 6 tahun penjara, kerja berat. Nah, ini kan pula pecah amanah Allah. Mana dia pecah amanah Allah? Allah tugaskan kita, wajibkan kita tegakkan agama, dan kita tidak tegakkan agama. Kita tidak tegakkan agama dalam diri kita. Kita tidak tegakkan agama dalam keluarga kita. Kita tidak tegakkan agama dalam masyarakat kita. Kita buat satu kesalahan yang sangat besar. Maka jangan pandang tugas ini, tanggungjawab ini sebagai suatu perkara yang mudah. Jadi melalui peristiwa tersebut, Allah nak tunjuk pada kita, setiap daripada kita ada tugas. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, pengajaran kita yang terakhir, kita nak ambil poin-poin penting. Kita melihat setelah mana Nabi duduk 3 hari 2 malam di Gua Thur. Kita tahu lagi cerita Sayyidina Abu Bakar kena batuk di ular. Sebab Nabi penat sangat masuk dalam Gua Thur, Nabi penat sangat, Nabi tertidur atas riba Sayyidina Abu Bakar.
Dan Sayyidina Bakar pula rasa seronok bila Nabi tidur atas riba tu. Sayyidina Bakar rasa seronok. Macam kita lah tuan-tuan, pernah balik kerja petang-petang, dapat baring atas riba gini kita. Aduh, cerita pun tak guna. Dah, lebih-lebih lagi, lebih seronok lagi kalau bini muda. Lagi seronok. Jangan marah orang puan. Dah, ya. Dan pula kita tengok Sayyidina Bakar seronok bila Nabi baring atas riba dia. Dan kita tengok Sayyidina Bakar ni kenapa dengan Nabi? Pok tua Nabi. Nabi ni natu Sayyidina Bakar. Maknanya natu tidur atas riba tuk-tua. Ada orang Syalah buat kerja gini tak? Ada? Tidur atas riba tuk-tua. Balik sekali rumah tuk-tua, tumpang mari dah. Roh bagi atas riba tuk-tua. Tuk-tua pula besar kepala natu, usik janggut. Agak-agak ada orang Syalah macam gitu. Kalau ada sosok tuk-tua kata kerana Allah boleh beriak mampu ke mana? Nak mampu-mampu lah. Tapi reta tu pendok nama bini aku, nama anakku. Penat sangat Nabi tertidur atas riba Sayyidina Bakar, nampak ular tupik pada lubang. Takut Nabi kena patut, Sayyidina Bakar tutup dengan beti. Ya, tutup dengan beti. Makna pengorbanan seorang sahabat terhadap seorang pesuruh Allah. Sehingga dalam satu riwayat Nabi tanya Sayyidina Bakar, bapa buat begitu? Bapa mu tutup dengan kakimu? Sayyidina Bakar kata, kalau aku nak tutup kaki aku, ia patutmu. Kalau ia patutmu, tadi kata mu mati, dunia ni Islam tak ada. Sampai tahap tu pengorbanan Sayyidina Bakar. Kalau kena kita, sebaik kena tahu dah. Kalau kena saya tak tahu dah. Tu kita. Nampak? Kawan kita accident balik masjid, dekat accident. Sebaik saya tak naik dengan dia. Mula-mula nak naik dengan dia. Tak jadi naik dengan dia, saya naik dengan orang lain. Muncul lah. Kalau tidak, saya dengan dia masuk hospital ni muncul sebab dia seorang. Tu kita. Fikir diri sendiri, tak fikir orang lain. Tu kita. Nampak? Lalu pendek cerita, bila dah kena patut apa semua tuan-tuan tahu, bila dah 3 hari, dah hampir 3 hari, Sayyidina Abu Bakar melihat kaki-kaki daripada musyrikin Mekah berlega di kaki bukit Gua Sur. Masa tu Sayyidina Bakar dalam keadaan ketakutan. Nabi pun sebut, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan berduka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Masa tu kita melihat tuan-tuan bagaimana perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengelirukan musuh Islam. Masa dia duduk belaga, Allah hantar laba-laba buat sarang, Allah hantar burung buat sarang. Logik akal musyrikin Mekah, kalau ada orang mesti sarang tu pecah, kalau ada orang mesti burung ni lari menerangkan telur dia tempat lain. Mesti lari. Nak khabar kepada kita, akal kita ni tak sama dengan ilmu Allah. Sebab tu hukum Allah jangan kita nilai melalui akal. Yang kita masalah ni banyak nilai akal, banyak nilaikan sesuatu benda tu dengan akal. Bila Allah perintah satu kali nak buat, anak fikir dengan akal dulu. Akal kita hebat mana nak banding dengan ilmu Allah. Bila nak laksana hukum Allah, nak laksana hudud, nanti dulu nak fikir dulu sesuai kita. Bodoh tapi sebenarnya Allah suruh kita sembahyang, ada kita nilai dulu dah. Fikir dengan akal apa kena sembahyang. Ada? Tak ada sembahyang. Allah suruh kita puasa, ada fikir dulu. Apa kena puasa? Tak ada puasa. Tapi bila time hudud nak nilai dulu. Nak tengok dulu. Boleh ke tak? Itu baru ni kalau buat lagi orang kafir, orang bukan Islam, mana pula ia tak kenal tu. Tuan-tuan, kita nak sunat anak kita, kita minta izin orang kafir dulu ke?
Kita nak sunat anak kita. Kita nak sunat anak kita orang lelaki, kita minta izin orang kapil dulu ke? Acau mau cakap sikit boleh? Acau kata apa pasal? Itu saya punya anak sudah 11 tahun. Saya ingat ini tahun mau potong lah dia punya. Acau kata, oi tak boleh. Saya tak kasih. Ada kita ikut cakap dia. Ada kita ikut cakap dia. Tak ada. Bukan nakmu pada. Apa nak minta izin dia? Dah sama kau hudu. Apa kena tanya orang kapil? Tanya orang kapil, memanglah dia dah suka pasal kita dengar. Kerak tangan, banyak kerak tangan. Itu kerak tangan, banyak susah nanti. Kalau boleh wakili je. Kerak tangan. Dengar batu orang pun dengar kerak tangan. Bahaya hudu habis lah. Orang hudu tangan mereka. Bapalah bahlu sangat. Huduk kerak tangan. Dia nampak huduk kerak tangan. Bila laksana huduk habis orang kena kerak tangan. Orang curi belaka ke? Yang kata habis orang kena kerak tangan tu curi belaka. Allah kata as-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Dah orang puan laki ni curi belaka ke? Yang siapa takut orang huduk tangan tu? Allah kata hak curi je kerak tangan. Hak tak curi dah kena kerak. Apa nak takut kan? Masalahnya orang yang takut tu dia kuat curi. Batu dia takut. Betul tak? Batu dia takut. Kita tidak setuju hudud hukuman kerak tangan dilaksanakan. Bapa sebab nanti yang bawa orang hudud? Memang dah. Sebab yang pertama hudud mu. Yang pertama sekali tu hudud tangan mu. Bak mu parut anggap curi. Memang mu dah ambil anak gitu, mu ambil sikit-sikit. Seorang 2 sen mu ambil. Mu ambil seorang 2 sen. Memang nampak sikit 2 sen. Tapi dah kalau kira 100 orang sehari, hanya ada. 1000 orang sehari, hanya ada. Nak balik kat 10 juta sehari mu faham. 10 juta tu cukup risok dah kena kerak tangan. Kalau ikut logik akal bukan sakat tangan dengan kaki-kaki, kali dengan kepala-kepala kali kena kerak. Baik pada ni nak lagi dah ni. Nampak? Itu tanggung jawab tuan-tuan. Nampak? Batu satu benda jangan kita nilai dengan akal. Kemudian kita tengok tuan-tuan sekalian, bila mana heboh di Mekah, nampak Nabi ghaib bersama dengan Sayyidina Bakar tak jumpa. Kemudian keluarlah riwayat tawaran daripada Datuk Seri Abu Lahab, keluarkan suatu ganjaran. Dia kata siapa-siapa yang dapat tangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan beri ganjaran yang pertama 100 ekor unta yang bunting, 100 ekor kuda Parsi, dan 100 wanita cantik dari Rom. Daripada Rom tuan-tuan, bukan daripada Caukit Rom, daripada Rom Siambari. Wanita cantik, mana comel. Arab Rom ni memang lawa. Bila ganjaran ni dikeluarkan oleh Datuk Seri Abu Lahab, nampak? Kemudian seorang laki-laki musyriki Mekah yang bernama Suraqah bin Malik, waktu tu dia dah Islam. Dia dengar ada orang kata nampak 2 orang yang sedang berjalan menuju ke pinggir Laut Merah. Dia yakin itu Muhammad dan Abu Bakar. Suraqah dengar lagu ni, dia balik rumah, ambil tombak, ambil pedang, ambil lembing, ambil kuda, kejar. Bila dah dekat dengan Nabi, betul lah barakah Allah kepada Nabi, bumi ni milik Allah. Bila dah dekat, tiba-tiba tanah dekat dengan Suraqah jerelu. Tahu jerelu? Jerelu. Bila jerelu jatuh, Suraqah bin Malik bangun, naik kuda, nak jalan, jerelu pula. Jerelu kali kedua ni Allah hantar kabus depan Suraqah, menyebabkan Suraqah ketua takut.
Masa tu Nabi perasan dan Nabi pusing balik pergi dekat Suraqah bin Malik. Nabi tanya Suraqah, Suraqah, mau kerja aku ni bak nak bunuh aku ke? Suraqah kata ya. Sebab dia nak bunuh aku. Aku ada kacau nak beranakmu. Aku ada tipu kata hendakmu. Aku ada usikmu. Kata Suraqah, tak ada satu benda pun. Dah tu jawab Suraqah, kerana 100 ekor unta, 100 ekor kuda, 100 perempuan cantik. Maknanya kerana material, kerana kebendaan. Lalu Nabi pun nak janjikan suatu benda dengan Suraqah, kena buat benda yang Suraqah suka. Kalau Nabi janjikan pahala, Suraqah terima tak? Nabi janjikan syurga, Suraqah tak terima tak? Sebab Suraqah bukan nak pahala, bukan nak syurga. Dia orang material, materialistik, kosmetik, plastik. Cara puan, orang puan kan material, betul tak? Takut nak jawab. Betul ha? Orang puan kan material. Nah, tak percaya dia Minang kita bawa motosikal buruk, kita Minang anak seorang. Kita pakai kain backup, lipat jempol, lidik serempang. Mereka cik, mereka salah lah. Ingat mujib pun jual karpet. Apa? Nak anak dengar makcik ada anak dara seorang nak Minang anak makcik kan? Makcik pun tanya. Dah kerja dia. Kita kerja biasa je makcik untuk siap masjid. Makcik kata apa, anak makcik ni nak sama belajar. Berak hari pula seorang bawa wajah, pakai timer tebu, cabut dah anak makcik bunyi lagi. Timer tebu, bukan dia tebu, pun ada timer je. Lepas tu ada kotak itu macam mesin tebu. Nah, makcik pun tengok, exhaust sama ni, ring 17 keluar sikit. Ada sarung pula. Rambut cacau, kasut coket. Dah ni kira bila nak nikah? Tanya nak nikah lalu makcik. Tanya nak nikah lalu. Aduh, dah kerja mana? Dia kata kerja bank. Suka. Dia korek tunggu anak dia. Marah kalau tak terima. Kau ni kerja bank ni. Ayah tak kenal ayah. Ayah tengok rambut cacat dah kenal. Ayah baru bunyi, dah sah awak diam. Awak diam. Dia kabur kaya. Saya hak mengandung ke dia, saya hak beranak ke dia, saya hak nyusu ke dia. Saya tahu ni tuak perut saya. Aduh. Ayah sejak kata dia, ya, wahai ayah boss dah dalam rumah. Tapi mak big boss. Dah lewat benda. Kalau hari Minang, patut ayah cakap buat ayah wali, betul tak? Tapi dah ni ayah duduk dapur jaga wali. Kita gitu kata lah rasa dikak. Letak belanja mak kata 10,000. Ayah kata bahannya. Orang kepuk. Ini realiti. Patut apa ni material lagi. Bukan semua lah. Tapi banyakkannya gitu. Material belaka. Dah lampu. Lalu Nabi tak janji syurga, tak janjilah pahala. Nabi kabarkan Suraqah, hai Suraqah, kalau kamu lepaskan kami munak tak kalau aku janjikan kepada kamu suatu benda yang lebih berharga daripada benda yang dijanjikan kepada kamu. Suraqah kata, kenapa? Aku janjikan kamu gelang raja kebesaran kerajaan Parsi. Suraqah kata, okey boleh. Suraqah percaya pada Nabi sebab Suraqah tahu Nabi bukan jenis orang menipu. Nabi kalau berjanji maka janji itu mesti ditepati. Suraqah kenal Nabi dan Suraqah tahu Nabi tak pernah menipu. Abu Lahab memang penipu. Nabi bukan orang menipu, tetapi Datuk Seri Abu Lahab memang kaki temberan. Suraqah tahu. Maka Suraqah pun lepaskan Nabi balik Mekah. Datuk Seri Abu Lahab tanya, mana kamu? Jumpa tak? Tak jumpa Datuk. Lebih kurang gitulah. Tak jumpa. Nabi pun selamat sampai ke Madinah.
Mereka cerita Suraqah bin Malik masuk Islam, hijrah ke Madinah, duduk di zaman bersama dengan Nabi di Madinah sehingga Nabi wafat, gelang tak apa. Naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah yang pertama, wafat Sayyidina Abu Bakar, gelang tak dapat juga. Naik Sayyidina Umar, Allah takdirkan pemerintahan Sayyidina Umar ni lama, dan Suraqah ni Allah takdirkan umur panjang, ya, panjang umur ni. Nampak? Kemudian berlaku satu peperangan antara tentera Islam dengan tentera Parsi. Takdir Allah, tentera Parsi kalah dan lari, nak meninggalkan istana, meninggalkan kekayaan semua sekali, menyebabkan tentera Islam dapat masuk dalam istana Raja Parsi dalam keadaan tak ada seorang pun dalam istana, rampah habis harta-harta termasuk gelang raja kebesaran kerajaan Parsi. Bawa pergi kepada Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar tengok gelang tu, Sayyidina Umar terkejut, menangis. Sayyidina Umar terkenangkan janji Rasulullah kepada Suraqah bin Malik. Lalu Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik, panggil, kata Sayyidina Umar, wahai Suraqah, mu ingat lagi tak janji Rasulullah dengan kamu dalam peristiwa hijrah? Jawab Suraqah, ingat, takkan tak lupa. Nah, maka ni yang Nabi janji pada kamu hari itu, ambillah gelang kebesaran maharaja kerajaan Parsi. Suraqah tengok gelang tu nangis. Nangis tuan-tuan. Suraqah bin Malik nangis. Selesai tangisan, Sayyidina Umar tanya, apa mu nangis? Mudak seronok ke dapat gelang ni? Dia kata, aku nangis bukan kerana gelang ni, dan aku masuk Islam pun bukan kerana gelang ni. Aku menangis kerana terkenangkan Rasulullah, rasa terharu akan kebenaran yang keluar daripada mulut Nabi, dan aku masuk Islam juga kerana kebenaran Islam, dan aku yakin akan ucapan-ucapan daripada setiap perkara yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pengajaran yang terakhir untuk kita pada malam ini, jangan ada satu benda pun yang kita ragu, walaupun sebesar biji sawi, daripada apa yang termaktub pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sebut satu perkara yang belum berlaku zaman Nabi dan belum berlaku zaman kita, tapi Nabi dah sebut, itu menunjukkan wahyu daripada Allah. Nah, kita sebagai umat Islam wajib percaya kepada apa yang disebut sebagai sabda Rasulullah ataupun hadis Rasulullah, dan itu juga merupakan salah satu daripada jalan ataupun bahtera untuk menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Nabi sebut kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullahi was sunnah. Aku tinggalkan di kalangan kamu dua perkara, kata Nabi, lan tadillu ba'di, kamu tidak sekali-kali akan sesat. Nabi sebut dengan kalimah lam nafi istiqbal, makna confirm tak akan sesat. Lan tadillu ba'di, kamu tidak sekali-kali akan sesat buat selama-lamanya. Bila mana kamu berpegang pada dua perkara tersebut, iaitulah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna baik lelaki ataupun perempuan, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, berpakar atau yang biasa, nak selamat dunia akhirat, jangan pinggirkan Al-Quran, jangan pinggirkan hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pinggirkan, sebab dua perkara ini merupakan bahtera penyelamat untuk kita dunia dan akhirat. Jadi yang rasa cukup sekadar itu ringkasan sedikit daripada peristiwa dan sedikit daripada pengajaran melalui peristiwa yang disebut sebagai peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan
daripada pengedaran tersebut dapat kita ambil dan dapat kita terjemahkan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita lebih mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum anda mengakhiri majlis ini, anda ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan kerana sudi menjemput dan menerima kedatangan kami di sini, dan doakan semoga perjalanan anda esok selamat sampai ke Kuantan. Malam ni di sini balik Karang, habis ni balik Karang tidur di Gobok, dan pagi esok balik ke Kuantan. Hijrah juga perjalanan merentasi untuk program hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum anda mengakhiri majlis dan minta laluan dan minta izin, maka nak mengumumkan serta nak melancarkan kutipan fi tabung fi sabilillah, yang mana tuan-tuan boleh berbuat demikian selepas daripada solat Isyak sebentar lagi. Tabung tak ada, tapi akan sejadah lah, akan dihafalkan sejadah di belakang sana. Dah wajib beri, dah wajib beri. Nak beri tak mau beri tak apa, beri boleh pahala dan hapus dosa, itu wajib dapat. Dan sebut dalam Tanbihul Ghafilin, orang yang sedekah cerok kubur. Jadi kalau kita nak kubur kita cerok, nak kubur kita luar, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.